Selamat sejahtera, Dr. Janice. Saya Syamil Syakir bin Zulkifli and my metric number is BB22110683, dan hari ini saya akan membentangkan individu presentation saya, iaitu Yang Berhormat Fong Kui Lun yang merupakan Ahli Parlimen bagi Bukit Bintang. Yang Berhormat Fong Kui Lun dilahirkan pada 28 September 1946 di negeri Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Beliau merupakan seorang ahli Democratic Action Party ataupun lebih dikenali sebagai DAP. Beliau memulakan langkah kanan beliau dengan bertanding bagi merebut kerusi Dewan Negeri Selangor bagi kawasan Serdang pada tahun 1982. Namun begitu, usaha keras beliau tidak membuahkan hasil apabila beliau ditewaskan. Yang Berhormat Fong Kui Lun mencuba untuk memberi cabaran kepada ahli politik yang lain di pilihan raya umum apabila beliau menyahut cabaran untuk merebut kerusi Parlimen Kelang pada tahun 1990 dan berjaya bergelar Ahli Parlimen Kelang. Namun begitu, beliau tewas di pilihan raya umum yang seterusnya. Walaupun begitu, beliau masih belum putus semangat. Peluangnya kembali dengan pilihan raya umum pada tahun 1999, tapi kali ini beliau memilih untuk bertanding dan merebut kursi Parlimen Bukit Bintang, dan peluangnya itu tidak disia-siakan. Kejayaan beliau sebagai Ahli Parlimen Bukit Bintang telah memberikan impak yang besar kepada pengalaman beliau di dunia politik. Kepercayaan masyarakat Bukit Bintang terus berkekalan apabila beliau masih lagi memegang jawatan sebagai Ahli Parlimen Bukit Bintang sehingga kini. Di slide ini kita dapat lihat 5 isu yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Fong Kui Lun. Isu yang pertama ialah isu rumah PPR Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang Berhormat Fong Kui Lun telah menaikkan satu persoalan terhadap dan kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai syarat permohonan menyewa rumah PPR Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang terlalu ketat. Beliau meminta penjelasan dari pihak Perdana Menteri untuk menyatakan dan memberi penjelasan terhadap isu tersebut. Perkara ini dapat menyebabkan pemohon bujang yang terpaksa menanggung ibu bapa dan adik-beradik OKU ataupun sakit, dan isteri yang bukan warga negara tetapi mempunyai anak-anak yang berstatus warga negara tidak layak memohon baru atau penukaran nama pemohon setelah pemohon satu meninggal dunia. Yang Berhormat Fong Kui Lun juga sempat memberi soalan tambahan dengan mengenai tempoh menunggu pemohon yang agak lama dan menyoalkan sama ada pihak kerajaan bercadang untuk membina lebih banyak PPR bagi menampung pemohon bagi menyewa rumah atas faktor peningkatan permohonan setiap tahun. Isu kedua yang dibangkitkan adalah isu wang yang tidak dituntut. Beliau telah menyuarakan persoalan mengenai jumlah yang tidak dituntut setakat 31 Mac 2023 dan menyoalkan cadangan kerajaan untuk memanfaatkan wang tersebut untuk menaikkan pembangunan negara. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Haji Ahmad Maslan menyatakan sehingga 30 April 2023 masih terdapat sebanyak 11.2 bilion ringgit Malaysia masih tidak dituntut yang diuruskan oleh Jabatan Akauntan Negara. Sebanyak 70% daripada jumlah wang tersebut datang daripada akaun bank yang tidak aktif dalam tempoh 7 tahun atau lebih. Beliau menyatakan bahawa kerajaan mencadangkan untuk meletakkan wang tersebut sebanyak 10 bilion ke dalam akaun simpanan yang akan menjanjikan pulangan wang balik sebanyak 250 juta setiap tahun, dan jumlah wang 250 juta setiap tahun itu akan digunakan untuk pembangunan dan kebajikan serta bantuan rakyat. YB Fong Kui Lun mencadangkan kerajaan untuk mewujudkan satu dana beasiswa pendidikan dengan menggunakan wang yang tidak dituntut itu untuk membantu pelajar-pelajar yang layak untuk menyambung pelajaran tetapi tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Selepas itu, YB Fong Kui Lun juga telah mengemukakan isu berkenaan dengan banjir kilat di sekitar kawasan Lembah Kelang. Beliau telah mengemukakan usul mengenai banjir kilat yang berlaku di kawasan sekitar Lembah Kelang pada 7 Mac 2022. Beliau berkata kegagalan pihak berkuasa tempatan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam menguruskan serta membersihkan sungai, parit dan longkang secara berskala
telah mengakibatkan berlakunya banjir kilat yang menenggelamkan banyak kawasan di Lembah Kelang dan sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, menyebabkan pelbagai kerosakan berlaku dan menyebabkan juga berlakunya kerugian yang sangat besar. Risiko banjir kilat ini boleh menyebabkan kos kerugian yang tinggi bukan sahaja kepada negara, malah kepada rakyat yang terlibat dengan situasi tersebut. Perkara ini boleh mengakibatkan rakyat tidak dapat untuk pergi ke kerja atau tidak dapat untuk berniaga untuk mencari sumber rezeki. Selain itu, beliau juga telah menaikkan isu melindungi penghantar makanan. YB Fong Kui Lun telah tampil dan menyoalkan isu kepada Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Tan Sri Mustafa Sakma mengenai rancangan untuk melindungi ribuan penghantar makanan dengan perlindungan perkeso yang terdedah kepada pelbagai bahaya kemalangan. Perkara ini harus dipandang dengan teliti kerana berlakunya peningkatan jumlah penghantar makanan di Malaysia, terutama di kawasan-kawasan yang Faisal membangun seperti kawasan-kawasan bandar-bandar utama di negeri-negeri utama. Isu terakhir dan isu yang kelima adalah isu peruntukan ahli parlimen. Yang Berhormat Fong Kui Lun menyatakan bahawa pihak kerajaan boleh memanjangkan peruntukan wakil rakyat kepada ahli-ahli parlimen dengan syarat dan kadar yang tertentu untuk mengurangkan bebanan rakyat yang tinggal di kawasan-kawasan pembangkang. Beliau juga berkata bahawa kita perlu bertimbang rasa dan tidak perlu meminta mereka untuk merayu untuk mendapatkan peruntukan. Katanya juga bahawa faedah daripada itu akan dinikmati oleh penduduk-penduduk dan pengundi-pengundi di kawasan tersebut, mahupun ianya adalah kawasan pembangkang. Topik seterusnya adalah penilaian prestasi. Corak pentadbiran beliau telah menunjukkan bahawa beliau merupakan seorang yang berpengalaman dan beliau menggunakan pengalamannya itu ke arah membangunkan Malaysia. Dengan itu kita dapat menilai prestasi Yang Berhormat Fong Kui Lun yang telah memegang kerusi bagi Ahli Parlimen Bukit Bintang selama 24 tahun dan beliau belum menunjukkan tanda-tanda untuk berundur. Bagi aktiviti Parlimen, YB Fong Kui Lun telah meletakkan namanya di dalam senarai Ahli Parlimen yang mempunyai kehadiran yang sempurna di Dewan Rakyat bagi 5 persidangan yang lalu. Perkara ini dapat menunjukkan komitmen beliau terhadap tanggungjawab yang diberikan. Persepsi umum beliau sedikit berbeza. Hal ini kerana Yang Berhormat Fong Kui Lun merupakan seorang yang tidak takut untuk meluahkan pendapatnya. Namun begitu, pendapat beliau tidak selalu diterima oleh masyarakat dan kadang-kala boleh mendatangkan kontroversi terhadap diri beliau sendiri. Prestasi beliau sebagai MP Bukit Bintang ialah sangat bagus dan memuaskan. Infrastruktur dan keadaan yang baik memberikan impak yang positif kepada pelancong-pelancong yang pergi ke kawasan tersebut. Pelibatan beliau terhadap perkara-perkara sebegini penting bagi memberikan ajaran dan meninggalkan tugas yang berat kepada MP seterusnya jikalau beliau mengambil keputusan untuk menurunkan diri. Yang Berhormat Fong Kui Lun telah menjalankan tanggungjawab dengan baik sebagai Ahli Parlimen Bukit Bintang. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa tempat di mana beliau boleh menumpukan perhatian kepada penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanannya dan meningkatkan sumbangannya kepada kawasan pilihan raya secara keseluruhan. Antaranya ialah isu agama dan perkauman. Ianya merupakan sebuah isu yang sensitif di kalangan rakyat Malaysia. Isu-isu berkaitan agama dan perkauman haruslah dijauhi agar tidak mencetuskan rasa tidak senang di kalangan masyarakat. Selain itu, media sosial dapat memberikan impak yang positif terhadap tahap kepimpinan dan pentadbiran seseorang. Ia juga boleh membantu membina perspektif masyarakat yang positif dan menghalang sebarang cerita yang tidak diingini daripada berlaku. Seterusnya ialah pelibatan diri. Pelibatan diri adalah sangat penting terutama bagi mereka yang ingin memajukan diri, terutama bagi ahli parlimen. Ini memberi kesan yang positif bukan sahaja di kala pilihan raya umum, malah secara harian. Aktiviti ini dapat mengurangkan jurang antara pemimpin dan rakyat marhaen serta dapat membina reputasi yang baik. Dari kesimpulannya, kita dapat lihatkan Yang Berhormat Fong Kui Lun adalah merupakan seorang ahli parlimen yang terkemuka dan perlu diberi pujian kerana kesan positifnya terhadap kawasan Bukit Bintang serta isu-isu menarik yang disoalnya ketika berada di Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun, dia juga mesti berhati-hati
dan mengelakkan diri daripada dikritik dan terlibat dengan kontroversi. Reputasi Yang Berhormat Fong Kui Lun boleh dipertingkatkan dengan memupuk hubungan baik dengan masyarakat serta menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dan mencipta peluang baru di kala masa harapan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.